Yang Muhammad Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin yang dihormati sekalian. Bagi memperoleh keberkatan majlis dan keizinannya, marilah kita bersama-sama mengangkat tangan mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Musa bin Abdul Al-Hafiz, Imam Daerah Muar. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Ustaz untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya karim ya muta'al. Segala puji hanya untukmu ya Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran atas keizinan-Mu untuk kami berkumpul di pekarangan yang mulia ini bersempena majlis karnival pelajaran dan berjaya yang akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Ya Allah, gunakanlah keberkatan, inayah dan riayah, taufik dan hidayah-Mu. Juga digunakan kesihatan dan kekuatan, tekad dan azam yang tinggi untuk berjaya serta dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Allahumma ya Ghani ya Hamid. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan. Gunakan kami juga nikmat dan rahmat yang berpanjangan, tubuh badan yang sihat, akal fikiran yang sejahtera, semangat yang membara bagi meningkatkan kualiti kerja. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu dari segala keburukan, hasad dengki dan iri hati. Ya Allah, lembutkan dan satukanlah jiwa-jiwa hamba-Mu ini agar wujud kesepakatan dan kesepahaman di antara kami bagi menunaikan tugas yang diamanahkan dengan lebih berkesan, meneruskan khidmat bakti kepada agama, bangsa dan negara. Allahumma antal qawiyyun matin. Ya Allah, gunakan kepada kami akal yang sihat, semoga kami dapat menyumbangkan idea-idea yang bernas, dapat memikirkan perkara yang berfaedah, agar dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik yang dapat memberi manfaat kepada seluruh umat manusia. Ya Allah, terimalah segala kerja dan khidmat bakti kami sebagai amal ibadat yang Engkau redai. Semoga segala hasil usaha dan kejayaan kami dapat dirasai dan dinikmati oleh seluruh umat manusia dalam membina umat Islam yang cemerlang demi memartabatkan agama dan negara di persada dunia. Allahumma ya karim ya muta'al. Ya Allah, Engkau mantapkanlah semangat dan usaha kerja kami untuk terus menghambat kejayaan demi kejayaan dengan penuh dedikasi dan cekal ke arah menjana kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz di atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis pada pagi ini akan mendapat keberkatan dan kerahmatan di bawah lindungannya. Yang Amat Berhormat Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Sebagai pembuka kata pada majlis yang mulia ini, marilah kita sama-sama mendengar ucapan alu-aluan oleh individu yang selama ini diamanahkan untuk menerajui SPPP sedekat yang lalu. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Tahir bin Muhammad Ta'ad, Pengerusi Sekretariat Pendidikan Parlimen Pagoh, merangkap Ahli Dewan Undangan Kawasan Bukit Selampang untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia, Yang berhormat Dr. Syahrudin bin Muhammad Saleh, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Jorak, Yang berbahagia Tan Sri Zulkarnain bin Awang, Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia, Yang berbahagia Datuk Syekh Yahya bin Syekh Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia Malaysia, Yang berbahagia Tuan Haji Mislan bin Karmani, Pegawai Daerah Muar, Yang Busa Tuan Haji Wahab bin Ridwan, Yang di-Ketua Majlis Perbandaran Muar, Yang berbahagia Datuk Haji Badri bin Masri, Pengurusi Astro Malaysia, Ahli Yang berhormat Ketua-ketua Jabatan di peringkat negeri dan daerah, Pengetua-ketua Guru besar sekolah seluruh daerah Muar, khususnya bagi kawasan Pagoh, zit-zit jemputan, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, izinkan saya memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan izin dan limpah rahmatnya kita telah diberikan kelapangan untuk kita sama-sama menghadiri satu majlis, yaitu Majlis Karnival Pendidikan dan Kerjaya Parlimen Pagoh. Sehubungan dengan itu, bagi pihak Sekretariat Pendidikan Parlimen Pagoh, saya mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih di atas kesudian hadir tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, khususnya dan teristimewanya kepada pemimpin kita Yang berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang juga Menteri Pelajaran Malaysia, yang dapat melapangkan masa untuk bersama-sama dengan kita dan seterusnya akan melakukan perasmian karnival ini dan juga pelancaran tabung pendidikan Pagoh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Sekretariat Pendidikan Parlimen Pagoh ini ditubuhkan adalah dari cetusan idea Yang berhormat Tan Sri sendiri selaku ahli Parlimen Pagoh, yang mana ianya merujuk kepada program aktiviti untuk membantu pelajar-pelajar dan juga sekolah-sekolah, sama ada sekolah menengah, sekolah rendah dan juga sekolah agama kerajaan negeri, dalam usaha untuk nak mempertingkatkan lagi dari segi kecemalangan pelajar dengan memberikan bimbingan dan motivasi sesuai dan selaras dengan program yang diwujudkan di peringkat sekolah dan juga di peringkat kementerian itu sendiri. Dan alhamdulillah, ianya telah pun berjalan dengan beberapa program seperti
di peringkat sekolah menengah kita namakan Nadwah Pencemaraan Pelajar. Sementara di peringkat sekolah rendah kita namakan Didik Erbong. Dan selama 10 tahun ianya telah ditubuhkan dengan aktiviti-aktiviti yang telah pun kita rancang dan kita susun. Alhamdulillah, ianya telah pun menampakkan kejayaan dari segi melahirkan pelajar-pelajar untuk menimba ilmu sehingga peringkat setinggi mungkin. Dan insyaAllah ini akan kita teruskan dari semasa ke semasa demi kecemerlangan pelajar-pelajar kita tanpa mengira kaum dan juga tanpa mengira jenis sekolah yang ada di kawasan Bahru itu sendiri. Setelah 10 tahun juga berjalan, kita mula-mula langkah. Dan pada hari ini kita anjurkan satu program Karnival Pendidikan dengan kerjasama yang begitu erat oleh Kementerian Pelajaran sendiri bersama-sama dengan Jabatan Tenaga Kerja, dengan penganjuran ini untuk nak memberikan sebanyak mungkin pengetahuan pada para pelajar, ibu bapa dan masyarakat secara umum apakah peranan yang telah pun dimainkan oleh kerajaan melalui Kementerian Pelajaran ini, dan ianya merujuk kepada daya usaha untuk mengajak para pelajar kita untuk meningkatkan pencapaian yang setinggi mungkin bidang pelajaran mereka. Untuk menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut, kita telah melancarkan tabung yang akan dilancarkan sendiri oleh Yang Amat Muhammad Tan Sri sebentar lagi. Tabung pendidikan paguh untuk mengisi dana bagi menjalankan aktiviti-aktiviti program sebagaimana yang saya telah pun sebutkan sebentar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pengakhirnya sekali lagi lah saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tak dapat saya sebutkan satu persatu di atas kerjasama dan sokongan bagi menjayakan program kita pada hari ini. Tentunya juga saya berterima kasih yang tak terhingga kepada badan-badan dan individu yang turut menyumbang kepada tabung ini, dan insyaAllah kami akan menggunakan sebaik mungkin bagi melaksanakan program untuk kecemerlangan anak-anak kita bagi meningkatkan pencapaian ilmu mereka, insyaAllah. Mudah-mudahan kerjasama sokongan yang diberi ini berpanjangan dan insyaAllah diberikan ganjaran dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Tahir bin Muhammad Ta'ad, Pengerusi Sekretariat Pendidikan Parlimen Paguh, merangkap Ahli Dewan Undangan Kawasan Bukit Serampang di atas ucapan beliau itu tadi. Yang Amat Muhammad Tan Sri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan untuk kita bersama-sama mendengar ucapan dan amanat oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, merangkap Menteri Pelajaran Malaysia untuk menyampaikan ucapan, dan seterusnya merasmikan Karnival Pendidikan dan Kerjaya Paguh disusuli dengan pelancaran tabung pendidikan Paguh. Majlis dengan segala hormat disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi, salam satu Malaysia. Yang berhormat
Tuan Haji Tahir Bermataan, Pengerusi Sekretariat Pendidikan Parlimen Bagong, Rakab Ahli Dewan Negeri Kawasan Bukit Serampang, Yang Berhormat Dr. Syarudin Masaleh, Ahli Dewan Negeri Kawasan Jorak, Yang Bahagia Tan Sri Zulkarnain Awang, Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia, Yang berbahagia Datuk Syekh Yahya Syekh Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia, Yang bahagia Tuan Pegawai Daerah Tuan Haji Mislan bin Karmani, Yang Ketua Majlis Pendaran MUA Tuan Haji Wahab bin Haji Ridwan, Yang berbahagia Datuk Haji Badri Haji Masri Pengerusi Astro, ahli-ahli yang berhormat, pimpinan masyarakat yang ada di majlis ini, Direktur Tuntutan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat hadir di majlis resmian Anugerah Pendidikan dan Kerjaya yang dianjurkan oleh Sekretariat Pendidikan Parlimen Bagong. Dia kata Parlimen Bagong tapi buat di Bandar Muar. Saya ingin merakamkan tahniah kepada pengerusi serta seluruh rawatan kuasa Sekretariat bersama-sama dengan Kementerian Pelajaran dan Jabatan Pelajaran di peringkat negeri dan daerah yang telah bekerjasama untuk mengadakan suatu karnival yang saya kira cukup bermakna untuk memberikan kesempatan dan peluang kepada bukan saja penduduk pelajar yang ada di kawasan Bagong tetapi di daerah Muar untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan yang telah pun dicapai oleh negara, khususnya dalam bidang pelajaran atau pendidikan. Tentulah usaha seperti ini amat kita hargai, kerana ia sekali lagi menunjukkan betapa prihatinnya kita untuk memberikan perhatian yang utama dalam soal yang berkaitan dengan pelajaran atau pendidikan anak-anak kita. Perkara ini adalah sesuatu yang memang penting untuk kita mengikutinya, supaya dengan program seperti ini akan meningkatkan kesedaran masyarakat seperti ibu bapa dan peranan yang harus kita sama-sama laksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan ataupun pelajaran di kalangan anak-anak kita di seluruh negara. Inisiatif yang diadakan oleh Sekretariat Pendidikan Bagong adalah suatu yang memang bukan saja baik, tetapi menunjukkan bahawa Sekretariat ini sudah pun sampai ke suatu peringkat yang boleh dikatakan matang. 10 tahun tempoh dia telah pun menjalankan pelbagai aktiviti yang saya kira telah memberikan banyak faedah dan juga memberikan banyak bantuan kepada keluarga, bapa khususnya dan murid-murid yang ada di kawasan Parlimen Bagong. Jadi saya ucapkan terima kasih dan tahniah di atas kejayaan mengadakan karnival pada hari ini. Soal yang penting yang kerajaan yang sedang memberikan perhatian sekarang ini soal betapa kita dapat meningkatkan kualiti pendidikan kita. Walaupun pada hari ini umum mengetahui bahawa soal pelajaran sudah menjadi suatu perkara yang dikatakan universal, yang sejagat, dan dengan dasar yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan, boleh dikatakan semua anak-anak kita yang layak untuk mendapatkan ilmu dan pelajaran berhak untuk dapat kemudahan-kemudahan itu. Tapi walaupun begitu, yang penting yang kita nak memberikan tumpuan sekarang adalah bagaimana kualiti pelajaran, kualiti pendidikan
yang dapat kita sediakan supaya anak-anak kita bukan saja dapat menimba ilmu, tetapi secara penimbaan ilmu itu dibuat secara yang terbaik, yang boleh memberikan dia peluang yang lebih untuk meningkatkan pelajaran mereka sampai peringkat yang tertinggi sekali. Oleh sebab itu, antara perkara yang sedang diberikan tumpuan dan perhatian oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk memberikan ruang dan peluang yang luas akses kepada pendidikan yang berkualiti. Ini adalah suatu yang memang telah kita berikan perhatian dan tumpuan pada masa lepas, tetapi akan terus kita pertingkatkan dengan kita menyediakan pelbagai kemudahan dan usaha yang dilakukan. Sebagai contoh, untuk mengeluarkan tenaga-tenaga pengajar dan juga guru-guru yang lebih terlatih dengan kecekapan dan kebijaksanaan untuk menyampaikan pembelajaran dan pelajaran itu secara yang terbaik mungkin, bukan saja diukur daripada segi keputusan peperiksaan yang dicapai oleh murid-murid ataupun pelajar, tetapi lebih daripada itu. Kerana kita pasti bersetuju bahawa pelajaran bukan setakat menimba ilmu, tetapi tidak kurang penting dalam membentuk sahsiah pribadi perwatakan pelajar menjadi manusia yang sempurna. Ini akan terus kita berikan tumpuan. Semalam Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan bajet tahun 2010, dan antara sektor yang masih diberikan tumpuan utama ialah sektor pendidikan, di mana telah pun diumumkan 30 bilion peruntukan disediakan yang mencakupi bidang-bidang yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan, baik pembangunan ataupun perbelanjaan yang harus disediakan untuk membolehkan sistem pelajaran dalam negara kita ini maju ke hadapan, untuk menyediakan sumber tenaga manusia ataupun modal insan yang berkualiti, yang terlatih untuk dapat dibekalkan bagi keperluan negara kita pada masa akan datang. Bermakna bahawa perhatian pimpinan kerajaan kita pada soal pelajaran itu masih lagi utama, walaupun dalam situasi ekonomi negara yang belum lagi cukup kukuh, dalam mana kita berhadapan dengan masalah defisit dari segi pendapatan negara, tetapi perhatian yang tidak kurang masih terus kita berikan kepada sektor pendidikan. Dan ini membolehkan kita meneruskan usaha-usaha kita, bukan setakat untuk menyediakan para sarana ataupun infrastruktur yang diperlukan, seperti membina sekolah-sekolah, membaiki kemudahan-kemudahan pendidikan yang diperlukan di seluruh negara, tetapi di samping itu juga dapat berusaha untuk meningkatkan bidang-bidang yang akan kita laksanakan dalam tempoh setahun dua yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai NKRA ataupun National Key Result Area, bidang keberhasilan utama yang akan menjadi perhatian kerajaan. Umpama bagaimana telah diumumkan ialah untuk menjadikan sistem prasekolah sebagai sebahagian penting dalam sistem pendidikan negara, yang waktu sekarang ini sebahagiannya ditanggung oleh sektor kerajaan dan sebahagiannya telah disediakan oleh sektor swasta untuk menyediakan kemudahan-kemudahan prasekolah, iaitu di mana sebelum anak-anak kita masuk ke sistem aliran biasa, mereka akan dihantar ke sekolah-sekolah prasekolah ini. Namun begitu, kerana hanya lebih kurang 67% daripada anak-anak ini sekarang ini berada dalam sistem prasekolah, yang berbaki 33% tidak didapat kesempatan dan peluang, mungkin disebabkan oleh ibu bapa yang tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk mengantar anak-anak mereka, ataupun disebab hal-hal yang lain. Cadangan kerajaan adalah supaya kita dapat tingkatkan kesediaan untuk belajar di prasekolah daripada 67% kepada 87%, dengan peningkatan sebanyak 20% daripada apa yang ada pada hari ini. Dan kita harap dalam satu tempoh yang tidak berapa lama lagi, hampir sebahagian besar
daripada bakal murid-murid yang akan masuk ke sekolah biasa berpeluang untuk belajar di sekolah prasekolah, sama ada ianya dibangunkan oleh kerajaan ataupun disediakan oleh sektor swasta. Kita sedang meneliti perkara bagaimana nak menggalakkan sektor swasta membina prasekolah, bangunan prasekolah ataupun menyediakan kemudahan prasekolah di kawasan-kawasan termasuk di kawasan luar bandar. Ini skim ini akan kita umumkan mungkin dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi. Demikian juga tentang tindakan yang perlu kita ambil supaya anak-anak kita yang masuk ke sekolah dalam tempoh 3 tahun, di tahap 3 saja mereka sudah dapat menguasai 3M, membaca, mengira dan menulis, iaitu literasi dan numerasi yang sudah pun dijadikan salah satu daripada NKRA pihak Kementerian Pelajaran. Dan ini akan kita laksanakan insyaAllah mulai tahun depan, supaya tidak akanlah berlaku kenyataan di mana anak-anak kita yang masuk ke sekolah sampai ke darjah 6 pun ada yang masih tidak mampu untuk menguasai 3M yang kita sebutkan tadi ataupun 3R itu. Demikian juga antara perkara yang telah disebutkan oleh Perdana Menteri ialah untuk membangunkan sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi, high performance school. Yang ini sudah pun kita kenal pasti mulai tahun hadapan 20 buah sekolah yang kita sudah meneliti layak untuk dikategorikan sebagai sekolah berprestasi tinggi, supaya ia akan menjadi suatu sekolah contoh model yang boleh diikuti oleh sekolah-sekolah lain yang belum sampai ke tahap itu. Jangkaan kita mungkin dalam tempoh 5 tahun sekurang-kurangnya 100 buah sekolah akan orang kata menaik taraf kedudukannya sebagai sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi dengan keputusan yang cemerlang, dengan sistem pembelajaran yang baik, dengan kepimpinan sekolah yang cekap, yang dengan cara sekaligus dapat meningkatkan kualiti pendidikan dan pelajaran anak-anak kita dan pelajar-pelajar kita di seluruh negara. Yang terakhir, sebagaimana yang juga disebut oleh Perdana Menteri, ialah membuat tawaran baru kepada pengetua dan guru-guru besar. Maknanya kalau pengetua ataupun guru besar ini mempunyai cekapan dari segi kepimpinan dan diukur daripada beberapa kriteria, sekolah itu menjadi sekolah yang cemerlang, maka ada reward, ada pemberian insentif keuangan dan bukan wang yang akan disediakan. Ini satu bai'ah baru untuk pengetua ataupun guru besar yang saya kira mungkin ditunggu-tunggu, dan perkara ini akan kita umumkan dalam tidak berapa tempoh yang tidak berapa lama lagi. Apakah kriteria yang melayakkan seseorang pengetua ataupun guru besar ini diberikan imbuhan ataupun insentif tambahan, dan bukan setakat guru besar atau pengetua saja, tetapi seluruh tenaga guru yang ada di sekolah itu juga layak mendapat apa-apa bentuk insentif berdasarkan kemajuan yang telah pun dicapai oleh sekolah yang berkenaan. Ini adalah satu, saya kira, tawaran insentif yang harusnya memberikan perangsang kepada pengetua, karena di mana-mana sekolah sekalipun pengetua dan guru besar yang akan menjadi peneraju tentang tahap jaya ataupun gagalnya sekolah itu. Dan kita lihat memang sudah pun ada guru-guru besar dan pengetua yang sudah sampai ke tahap itu, mencipta kecemerlangan bukan untuk setahun dua, untuk satu tempoh yang panjang. Dan atas dasar itu, dengan adanya tawaran baru seperti ini, saya mengharapkan dalam satu tempoh masa yang tidak berapa lama, maka lebih ramailah guru-guru ataupun guru besar dan pengetua ini mencapai tahap sebegitu cemerlang, dan sekaligus akan memberikan peluang yang baik untuk anak-anak kita menimba ilmu secara yang terbaik mungkin. Ini adalah 4 perkara yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri, dan bermulalah pada tahun hadapan. Usaha-usaha yang nak kita capai itu akan terus kita usahakan, dan peruntukan tertentu telah pun diumumkan dalam sejumlah 30 bilion. Sebahagian daripadanya ialah untuk memastikan 4 perkara pokok yang ditetapkan itu akan tercapai dalam tempoh setahun ataupun 2 yang akan datang ini. Ini menunjukkan betapa seriusnya kerajaan, bukan saja dalam soal pendidikan, tapi dalam bidang-bidang yang lain. Ada 6 NKRA yang melibatkan beberapa kementerian dan sektor yang juga bertanggungjawab
untuk memastikan dalam tempoh setahun, 2 ataupun 3 yang akan datang sebelum tahun 2012, bidang-bidang yang telah pun kita tetapkan sebagai bidang yang harus kita bangun dan kita majukan mengikut benchmark baru ni dilaksanakan dengan sepenuhnya, bukan dibuat secara sambil lewat ataupun dengan tidak diberikan perhatian yang utama. Ini satu komitmen yang luar biasa yang tak pernah dibuat oleh mana-mana pimpinan sebelum daripada ini. Ia merupakan satu risiko, tetapi risiko ini sanggup ditanggung oleh Perdana Menteri dan seluruh jemaah menteri untuk menunjukkan bahawa waktu mana kita bersetuju bidang-bidang ini harus kita maju dan kita bangunkan dalam tempoh tertentu, dia harus kita laksanakan dan insyaAllah mestilah tercapai dalam jadual waktu yang telah pun ditetapkan. Maknanya kalau tak tercapai itu, tahulah apalah kesannya kepada kita yang begitu komited untuk melaksanakan NKRA dan KPI di seluruh negara. Jadi saudara sekalian, saya menyebutkan perkara ini dalam situasi sekarang di bawah pimpinan Perdana Menteri kita yang sudah pun mengemukakan gagasan satu Malaysia. Semalam pun dalam belanjawan banyak satu Malaysia, program-program satu Malaysia diumumkan. Antaranya satu Malaysia, klinik satu Malaysia yang akan menyediakan kemudahan rawatan percuma ke seluruh kawasan dan permulaan dengan 50 buah klinik yang akan disediakan di tempat-tempat tertentu daripada jam 10 pagi sampai 10 malam. Jadi bermakna kalau orang-orang kampung kita tidak dapat rawatan yang baik, tempat ini akan menyediakan kemudahan untuk mereka mendapat apa-apa bentuk rawatan dan sebagainya yang diperlukan. Demikian juga berbagai-bagai rancangan lain yang keseluruhannya saya percaya menunjukkan komitmen kita untuk memastikan setiap peringkat rakyat jelata boleh meraih faedah daripada satu belanjawan yang direka ataupun yang dibuat dalam situasi ekonomi yang belum lagi cukup baik, dalam situasi keadaan hasil pendapatan negara tidak bertambah ataupun meningkat kerana harga minyak yang rendah dan beberapa sektor-sektor yang biasanya mengeluarkan hasil dan pendapatan menghadapi masalah. Tetapi dalam situasi yang agak ketat sebegini pun, kerajaan kita masih lagi komited untuk membolehkan ekonomi kita tumbuh. Dan jangkaannya pada tahun hadapan, ekonomi kita akan menumbuh pada kadar 3%, iaitu positif 3% berbanding 4% negatif pada waktu ini. Jadi kalau kita lihat dari segi kadar pertumbuhan ini antara 6 ataupun 7%, barulah kita dapat mencipta kadar pertumbuhan yang positif 3% tahun hadapan. Tetapi kita yakin dengan beberapa langkah-langkah yang agak drastik yang sudah pun kita ambil sejak daripada tahun yang lepas, tahun ini dan berikutan dengan belanjawan baru yang kita akan untukkan ini, kita yakin bahawa situasi ekonomi negara kita akan bertambah lebih baik dan pendapatan hasil negara ini akan membantu kita mengurangkan defisit yang ditanggung oleh negara disebabkan oleh kemerosotan ekonomi bukan saja di Malaysia tetapi hampir di seluruh dunia. Jadi inilah komitmen pimpinan kerajaan kita. Dan sebab itu saya yakin dengan segala perkara yang telah pun diumumkan dalam belanjawan sekarang yang baru-baru ini diumumkan semalam, bukan saja dalam sektor pendidikan tapi hampir semua sektor negara, ekonomi, sosial, pelajaran dan sebagainya, maka kita akan dapat menyaksikan satu keadaan negara kita yang masih dapat berkembang dengan lebih maju dan pastinya dengan cara begini memberikan banyak peluang dan faedah kepada rakyat kita untuk mencapai kemajuan hidup yang lebih selesa di masa-masa yang akan datang. Bagi kita di Pagoh, alhamdulillah dengan beberapa usaha yang telah pun kita jalankan, ia bertambah maju daripada satu tahap ke satu tahap. Harapan saya ialah Pagoh boleh menjadi salah satu pada hub pelajaran baru, new education hub untuk Muar ataupun Johor, dan sekarang pun sudah bermula dengan beberapa institusi latihan dan pendidikan KBN dan beberapa lagi pusat-pusat pendidikan yang telah pun kita mulakan. Dan saya percaya dengan kerjasama Kementerian Pelajaran
dan beberapa agensi yang lain, kita boleh merangka satu perancangan secara yang lebih terancang dan terperinci apakah inisiatif baru yang boleh kita buat supaya dengan ada perancangan sebegitu maka kemudahan pendidikan dan pelajaran dapat disediakan bukan saja untuk faedah penduduk-penduduk ataupun pelajar-pelajar yang ada di kawasan Parlimen Pagoh, tetapi juga untuk kawasan-kawasan sekitar. Saya percaya dengan adanya kerjasama jabatan-jabatan agensi yang lain termasuklah di peringkat daerah, maka rancangan yang saya sebutkan tadi insyaAllah akan dapat kita laksanakan dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi. Saya ucapkan terima kasih kerana hari ini juga kita nak melancarkan tabung pendidikan Pagoh. Dulu pun ada tabung, tapi ada tabung juga tak ada. Jadi kali ini ada rancangan untuk dilancarkan dan saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Tahir banyak pihak yang bersedia untuk membantu sebagai permulaannya, dan saya harap dengan adanya peruntukan sebegitu maka aktiviti pendidikan dan pembelajaran ataupun program-program yang berkaitan dengan pendidikan ini dapat ditingkatkan untuk memberikan faedah kepada pelajar-pelajar dan juga keluarga yang ada di kawasan kita di Pagoh. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua pihak yang tampil depan untuk membantu menjayakan karnival pada hari ini, membantu untuk melancarkan tabung pendidikan yang akan kita lancarkan sebentar lagi. Dan saya ucapkan syabas kepada pihak Sekretariat Pendidikan Pagoh yang telah bekerja, saya kira bertungkus lumus dengan kerjasama daripada pihak Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Jabatan Peringkat Daerah dan lain-lain agensi termasuk universiti yang terlibat secara aktif dalam pameran pada hari ini. Saya ingin mengucapkan syabas dan berbanyak terima kasih. Itulah saja yang ingin saya ucapkan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan karnival ini. Dan dengan ini, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani, saya dengan sukacitanya meresmikan Karnival Pendidikan dan Kerjaya EduFest Pagoh 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas ucapan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri itu tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Amat Berhormat Tan Sri untuk menyempurnakan majlis pelancaran tabung pendidikan Pagoh dengan memasukkan contoh wang kertas ke dalam tabung yang telah disediakan. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri atas kesudian beliau menyempurnakan majlis pelancaran tabung pendidikan Pagoh. Maka dengan ini secara rasminya tabung pendidikan Pagoh telah dilancarkan. Seterusnya, majlis penyampaian sumbangan untuk tabung pendidikan Pagoh. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Tahir bin Muhammad Taat untuk menerima sumbangan dari para penyumbang dengan disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, merangkap Menteri Pelajaran Malaysia. Ahmad Syarif, Pengarah Hal Ehwal Korporat UEM Group Berhad. Seterusnya, sumbangan daripada Astro dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Badri bin Haji Masri, pengurusi kumpulan Astro, untuk menyampaikan sumbangan. Seterusnya, dari Permodalan Nasional Berhad dijemput Puan Jamiah binti Abdul Hamid, Timbalan Presiden Korporat dan Antarabangsa, untuk menyampaikan sumbangan.
seterusnya daripada Mumbau Consulting dijemput Wakil Mumbau, Wakil Dr. Dato' Rosna Majid. Seterusnya dari Primax Teknologi Sendirian Berhad dijemput Encik Zalizan Nasir, pengarah urusan, untuk menyampaikan sumbangan. Dan seterusnya dari Smart Work Resources dijemput Encik Afandi Daud, pengurus Smart Work Resources, untuk menyampaikan sumbangan. Smart Work Resources adalah merupakan event manager. Dan akhir sekali, sumbangan daripada Institut Terjemahan Negara Malaysia merupakan koleksi buku terjemahan siri sastra bersama sebuah buku baru oleh Perdana Menteri Malaysia, iaitu Menahuda Zaman, yang baru dilancarkan pada 11 Oktober yang lalu kepada semua sekolah menengah di daerah Muar dan Pagu. Ini merupakan hasil inisiatif dan tanggungjawab ITNM dalam menengahkan dan mengkomersialkan karya sastra negara di peringkat nasional dan antarabangsa. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang telah sudi menyumbang kepada tabung pendidikan Pago. Semoga segala sumbangan yang telah diberikan akan mendapat keberkatan dan rahmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya dapat merealisasikan matlamat perubahan SPP. Pada mana-mana pihak atau individu ataupun badan-badan korporat yang ingin menyumbang kepada tabung pendidikan Pago, sumbangan anda adalah amat dialu-alukan. Seterusnya majlis penyampaian cenderahati. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Tahir bin Muhammad Ta'an untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Haji Tahir. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia Melaka, Menteri Pelajaran Malaysia, di atas kesudian Yang Amat Berhormat Tan Sri untuk hadir menyampaikan ucapan dan seterusnya mengucapkan majlis lantaran tabung pendidikan Pagu. Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato', tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Saya difahamkan bahawa Yang Amat Berhormat Tan Sri walaupun balik ke kampung sendiri, namun beliau tetap mempunyai jadual yang ketat. Untuk itu, tanpa melengahkan lagi masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin dan tetamu hormat ke Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim untuk lawatan ke pameran pendidikan dan kerjaya Pagu 2009. Untuk itu saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.